Gak harus diberikan nutrisi yang secara mohon maaf langsung oh 对不起老师，dukungan nutrisi yang tepat. 好的，老师可以继续。好，谢谢。呀，那么在这个整个治疗过程当中，我们可能需要进行一个联合用药，以增加药物的一个协同作用。包括你比如说，在一个降压的治疗的过程当中，我们可以采用一个 ACEI 联合 CCB，或者说是联合利尿剂这样子来去使用的话呢，可能更容易把血压控制在我们要求的一个正常值的范围内。另外一个，协同降蛋白尿，你比如说 ACEI 或 ARB，还有免疫抑制剂的联合使用，它不仅可以降低血压，同时还可以显著减缓蛋白尿延缓肾功能的恶化。那么通过这个联合用药，可以在较低的剂量底下用药的话，减少药物的一个对肾脏以及其他器官潜在的损害，并且获得更好的治疗效果。untuk efek sinergis pengobatan kombinasi, ada terapi multi target. Tadi kita sudah bicara tentang obat ACEI dan CCP untuk membantu menurunkan tekanan darah untuk lebih mudah dikendalikan dalam kisaran normal yang diharapkan. Juga untuk mengurangi efek samping. Selanjutnya ada sinergi menurunkan protein di urin, di mana ICEI, ARB atau imunosupresan dapat mengurangi apa? Hmm, mohon maaf, protein dalam urin dan memperlambat kerusakan ginjal. Nah, selanjutnya ada optimasi efektivitas terapi itu sendiri, di mana kita mengkombinasi obat dan dosis lebih rendah dengan hasil lebih baik dan risiko kerusakan organ, meminimalisir kerusakan organ. 呃，在中国又是还有一个中医的一个辨证论治，这是中国最具有特色的。那么，呃，这个慢性肾小球肾炎的那个治疗，中医中药的治疗，主要是分成它那个有四大类啊，有四大类。那么，比如说第一类的话，它叫脾肾阳虚型的，它那个这种病人的一个症状包括就有面色苍白呀、四肢冰冷啊、水肿迷眩啊、疲倦乏力、夜尿比较频繁。那么它这个治则的话呢，主要是以温补脾肾、化气利水作为主要的一个治则。常用的方剂包括有真武汤和五苓散，通过温阳化水、利水消肿来改善症状。Oh, baik. Jadi di Cina sendiri ada satu metode atau pengobatan berdasarkan diferensiasi sindrom yang termasuk ini termasuk kelebihan pengobatan yang sudah ada di Cina sendiri lah. Untuk klarifikasi pola sindrom dan prinsip pengobatannya dalam Chinese medicine sendiri ada 4 jenis. Yang pertama yaitu pola defisiensi yang limpah dan ginjal. Gejalanya itu apa? Wajah pucat, mudah merasa dingin, terutama pada tangan dan kaki, ada edema, ada rasa lemah, lelah, sering buang air kecil malam hari, atau tinja encer. Habis itu prinsip pengobatannya bagaimana? Menghangatkan dan menguatkan limpa serta ginjal, melancarkan qi kita, menghilangkan retensi cairan. Ini mohon dicatat ya Bapak Ibu, formula umumnya ada Chen Wutang sama Wu Lingsan, dapat semuanya digabungkan. Lah, pola catatannya juga, pola ini sering ditemukan pada pasien dengan perjalanan penyakit yang lama atau kondisi tubuh yang lemah. 它第二种类型是一个湿热内硬型，主要表现为尿液混浊，急性期的话尿量减少，腰部呢疼痛、口干口苦等等的表现。那么它这个治疗原则是以清热利湿、解毒消肿为主，通常用的一个方剂是用八正散或者龙胆泻肝汤，通过清热解毒、利湿通淋来缓解湿热的症状。Yang kedua adalah sindrom akumulasi lembab panas di dalam, di mana gejala utamanya itu ada urin warna kuning pekat dan keruh. Habis itu sering ada rasa nyeri saat
buang air kecil, ada rasa nyeri di pinggang, mulut kering pahit, dan eh, lidah merah, lapisan kulit kuning dan berminyak. Habis itu prinsip pengobatannya adalah membersihkan panas dan menghilangkan lembab, mendetoksifikasi dan mengurangi pembekakan. Dan ini mau dicatat untuk formula umumnya ada Pacengsan, Longtan Tang, dan ini bisa digunakan sesuai kondisi. Catatannya pola ini umumnya untuk fase akut penyakit pada orang yang ada lembab panas yang turun ke bawah. 第三种类型就是气阴两虚型的，这一型的病人表现主要是包括全身没有力气、气短、懒言、食欲减退、夜间盗汗、舌质淡红等等。治疗的原则以益气养阴、健脾利水为主。常用的一个中药方剂包括如生脉散和六味地黄丸，通过益气养阴、健脾补肾来恢复身体的机能。Untuk sindrom ketiga adalah defisiensi Qi dan Yin, di mana gejala utamanya adalah ada sesak nafas, malas bicara, kita rasa lelah, nggak ada nafsu makan, mulutnya kering, berkeringat malam hari, tidur tidak nyenyak, dan pemeriksaan lidah seperti merah muda pucat, nadinya juga. Prinsip pengobatannya adalah menguatkan Qi dan mengisi Yin, di mana memperkuatkan limpa dan melancarkan cairan tubuh. Nah, ini boleh gue dicatat lagi. Formula umumnya adalah Sheng Maisan sama Liu Wei Di Huang Wan, di mana dapat semuanya itu dapat digabungkan. Dan ini biasa digunakan untuk pasien yang mengalami kelelahan atau kekurangan Qi dan Yin serta gangguan fungsi tubuh. 第四种类型叫血瘀阻络型的，这一类型的主要表现就是腰部刺痛、尿血明显，还有伴有皮肤的紫斑、舌质暗紫色等等。它治疗原则呢是以活血化瘀、通络利水为主，通常用的那个方剂呢就是用桃红四物汤和五苓散，通过活血化瘀、通络利水来改善血瘀的症状。Untuk sindrom yang keempat adalah sindrom stagnasi darah yang menyumbat di meridian. Uh, Gejala utamanya itu ada nyeri menusuk, nyeri menetap di daerah pinggang, ada darah di urin, ada muncul bintik ungu di kulit, ada uh, warna gelap di lidah, ada bintik stagnasi, dan untuk prinsip pengobatannya sendiri adalah kita mengaktifkan darah, menghilangkan stagnasi atau meluruhkan stagnasi, membuka meridian, dan melancarkan cairan. Nah, untuk formula umumnya ada Tao Hong Su Tang, ada Wuling-san, semuanya dapat digabungkan. Nah, pola ini bisa merupakan uh, khusus untuk penyakit yang kronis yang sudah memasuki meridian dan menyebabkan stagnasi darah. 那个这里边就是中药方一个经典一个中药方的一个应用，包括像八正散，它可以通过那个清热利湿啊，通淋止痛，它用于一个少尿啊、尿黄啊、腰痛啊等等症状啊，包括还有个真武汤，真武汤主要是用于治疗水肿、四肢冰冷、夜尿频多等症状。哎，过来就是一个生脉散，主要是用于一个全身无力啊、气短、懒言、食欲减退等。那么还有个桃红四物汤，主要是用于治疗腰部刺痛、尿血明显等等这些症状。Nah, ada aplikasi formula atau Congyao ya untuk herbal klasik TCM. Di mana yang pertama ada Pacengsan. Ini untuk urin kuning nyeri saat uh, buang air kecil, pinggang nyeri, di mana itu juga bagus untuk membersihkan panas lembab. Nah, dan yang kedua ada Wutang, di mana itu untuk gejala seperti adanya edema, tangan kaki dingin, sering PAK malam hari, di mana itu untuk menguatkan yang dan melancarkan Qi untuk menghilangkan edemanya yang ada. Habis itu, yang ketiga ada semaisan, di mana kalau ada gejala seperti lemas, sesak nafas, malas bicara, nafsu makan turun, ini bagus untuk menambah Qi dan Yin. Tahu Hong
tau Hong Su Tang ini untuk adanya gejala-gejala seperti eh, nyeri menusuk di pinggang dan adanya darah di urin. Ini bagus untuk menghilangkan stagnasi darah. 除了这个治疗之外，下来就是要做一个并发症的管理啊。这些并发症包括就是一个高血压的急症处理，部分呢慢性肾小球肾炎的病人会合并有一个高血压啊，尤其是合并到一个恶性高血压的时候，要进行一个高血压的处理。这里边是要求一个包括快速的降压，降压的话，我们采用一个静脉的使用降压药，包括硝普钠等等这一类的。另外一个除了降压之外，要监测它一个肾功能的一个进展情况，包括降压完成以后后期的一个血压的管理，这三方面的因素。Nah, dalam selanjutnya adalah manajemen komplikasi, di mana kita akan yang selanjutnya adalah penanganan untuk krisis hipertensi. Bagaimana kita menurunkan tekanan darah secara cepat. Nah, di sini untuk menurunkan tekanan darah sendiri, kita bisa menggunakan obat intravena seperti nitropuside ataupun yang lain-lainnya untuk untuk mencegah adanya organ penting supaya tidak rusak. Nah, kita perlu memantau fungsi ginjal kita juga dan melihat obat 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 yang dipakai ini itu bisa dipakai berapa lama jangka jangka waktunya. 第二个就是一个急性肾功能恶化的干预，这里边作为一个在慢性一个肾小球肾炎当中，那么合并一个急性肾功能的恶化，在一个国际上面它定义是叫 AOC 这个诊断。那么对于这种类型的话，我要快速的一个识别诱因啊，通过识别诱因去除诱因啊。第二要进行一个液体管理。严重的话需要进行一个透析治疗。Nah, untuk intervensi terhadap perburukan akut fungsi ginjal, itu kita harus mengidentifikasi apa faktor pencetusnya. Habis itu, apakah mencari dan hentikan pencetus seperti ada infeksi, adanya kronik dari ginjal sendiri. Biasanya kita lihat E dan C-nya, apa dia akut, apa dia kronik. Habis itu kita lihat manajemen cairannya, apa eh, asupan cairannya bagaimana. Apa kita perlu gunakan diuretik juga. Habis itu kita yang terakhir adalah menerapi dialisisnya. Lihat indikasinya apa ada gangguan ginjal, uremia, atau gangguan elektrolit serius. Itu semuanya tujuannya untuk menggantikan apakah bisa menggantikan fungsi ginjal dan menjaga keseimbangan tubuh. 再过来就是感染的预防以及治疗，因为感染是可以加速肾功能恶化的，所以预防感染是非常重要的。那么预防的措施包括就是个人卫生啊，还有避免接触一些传染源，可以使用接种疫苗啊，包括像流感疫苗、肺炎疫苗等等，以降低感染的风险。再过来就是对感染的一个早期症状要快速的识别快速的识别。那么通过识别它的一个感染以后，进行一个合理的用药。Jadi pencegahan dan pengobatan infeksi, di mana pencegahan ini termasuk satu poin yang sangat penting. Kita harus bisa melihat pertama adalah langkah pencegahannya, di mana pencegahan infeksi ini yang paling penting adalah menjaga kebersihan pribadi kita, menghindari kontak dengan sumber atau melakukan vaksinasi. Gejala awal eh, infeksi sendiri harus dapat dikenali sejak dini, secepat mungkin, agar penanganannya kita bisa cepat dan bisa kita kasih obat yang sesuai. Habis itu supaya juga yang terpenting adalah agar tidak memperburuk fungsi ginjal. 除了这个并发症预防下来，因为这个慢性肾小球肾炎是一个慢性病，需要进行一个长期的管理。
这么长期的管理，包括要做一些指标的监测，这些指标包括尿常规的检查、肾功能的检查、血压的检查，尤其是一个血压要求控制在130/80毫米汞柱以下，以求最大限度的保护肾功能，减少心血管的并发症。Nah, untuk seperti kita tahu glomerulus kronik sendiri itu adalah penyakit dengan yang berjangka panjang. Jadi kita harus memanajemen lihat penyakit ini manajemen jangka panjangnya bagaimana. Seperti ini Kak, yang selanjutnya adalah indikator pemantauan efektivitas terapi. Yang pertama kita lihat pemeriksaan urin rutin. Yang kedua pemeriksaan fungsi ginjal. Yang ketiga pemantauan tekanan darah. Lah, untuk tekanan darahnya itu targetnya berapa? Lebih bagus jika kurang dari 130/80 untuk mengurangi progresi kerusakan ginjal dan risiko komplikasi lainnya. 还有个并发症管理的话，就是一个包括一个浮肿的控制。那么，如果合并有浮肿的一个病人的话，可以适当选择一个利尿剂啊。那么，慢性肾小球肾炎到了后期，往往会合并一个慢性这个肾性贫血。那么，针对这种贫血的纠正的话，我们可以采用促红素联合铁剂的补入。现在包括现在就是那个HIF-PHI 的口服，也可以纠正这个肾性贫血。过来就是一个肾性骨病的预防，还有感染的一个防控。Ah, untuk manajemen komplikasi, yang pertama kita lihat dari kontrol edema atau bengkaknya. Habis itu kita lihat seberapa parahnya kebengkakan itu, apa kita pantau elektrolit di darahnya juga agar tidak jadi eh, hipokalemia atau kekurangan kalium dan kekurangan natrium. Jadi semuanya ini harus dipilih secara tepat. Pada stadium lanjut dari glomerulus kronis ini seringkali disertai adanya anemia. Nah, untuk koreksi anemia ini kita bisa pakai EPO yang dan komunikasi suplemen zat besi. Saat ini juga tersedia obat oral ya golongan PHI ya untuk yang efektif. Selain itu juga perlu dilakukan pencegahan penyakit tulang karena ginjal, juga untuk pencegahan dan pengendalian infeksi eh, secara menyeluruh. Terima kasih.还有，过来就是一个生活方式的干预。第一个就是饮食的管理啊，饮食管理，要制定一个低盐、低脂、优质低蛋白的饮食方案。必要时候要补充一个必需氨基酸，或者说是阿法酮酸。一般来讲，饮食这边规定的话，就是低盐，每天氯化钠是一个5克以内。那个低蛋白，我们是要控制在每天每公斤体重0.6到0.8克以内。另外一个，为了防止一个营养不良，可以补充那个复方阿法酮酸。你比如说，那像那个开酮这一类的一个药物，从而减轻它肾脏的负担。第二个就是适当的运动啊，这个运动主要是以一个有氧运动为主，那么避免一个太剧烈的运动。怎么去控制呢？一般来讲的话，以运动以后，每星期运动5天，每次运动以30分钟左右为主，心率运动后的心率不超过每分钟120次作为一个指标。第三个过来就是一个要戒烟限酒，保持一个良好的睡眠。等一下，老师，刚刚你说0.6到0.8是0.8克蛋白质每天每公斤体重。oh, ada, Lase.嗯，Selanjutnya itu adalah intervensi gaya hidup pada pasien glomerulonefritis kronis, di mana kita ada peran manajemen pola makan, di mana pengambilan 5 untuk garam itu bagusnya 5 gram sehari. Habis itu rendah lemak, untuk diet protein rendah protein rendah yang berkualitas itu adalah 0,6 sampai 0,8 kilo
grams itu menyesuaikan dengan berat badan uh, pasien sendiri. Jika perlu juga bisa ditambahkan asam amino, habis itu dan untuk mengurangi beban di ginjal. Dan selanjutnya adalah kegiatan aktivitas ya. Bagus sekali jika sudah 30 menit sehari saja itu misalnya dilakukan jalan kaki. Dan ada juga olahraga lainnya seperti Tai Chi. Ini bagus untuk aktivitas eh, yang ringan, tidak di, tapi harus dihindari aktivitas yang berat. Penting juga untuk berhenti merokok, batasi alkohol, dan menjaga pola tidur. Ada, sih. 好，过来就是一个要定期随访还有进行一个健康教育，健康宣教。那么这个复诊呢，应该每3到6个月复诊一次，根据复诊的情况来调整治疗方案。另外一个要通过一个医护的宣教那么提高患病的病人对一个病的认识，了解饮食、运动、药物等方面的注意事项。第三个是要加强的一个心理支持辅导，因为慢性肾小球肾炎的病程是比较长，是个慢性病，那么病人呢容易产生个焦虑抑郁等情绪。适当提供心理支持辅导的话呢，让病人保持一个乐观的心态，那么积极配合治疗，可以提高生活的质量。Nah, ada kontrol berkala dan edukasi kesehatan untuk pasien untuk glomerulus kronis ini. Yang pertama itu harus kontrol rutin berkala, di mana 3 sampai 6 bulan sekali itu harus ada pemeriksaan seperti USG ginjal, biopsi, jika perlu, dan tujuannya untuk memantau kondisi dan menyesuaikan pengobatan bagi si pasien tersendiri. Lah untuk edukasi kesehatannya itu harus disesuaikan dengan apa yang dikatakan dokter atau perawat, seperti pola makannya harus bagaimana, olahraga, obat, dan apakah apa yang harus dihindari. Tujuannya supaya pasien sendiri itu bisa mengelola pola hidupnya untuk mengelola penyakitnya sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah dukungan psikologis. Kenapa kok penting? Karena kita tahu sendiri bahwa penyakit ini itu berlangsung sangat panjang. Jadi bisa saja membuat pasien itu merasa kan cemas atau depresi dan emosi lainnya. Jadi dukungan secara emosional sendiri itu yang optimis itu sangat bagus untuk pasien dalam pengobatan jangka panjang. Oke.好，以上就是我今天给大家介绍的内容。谢谢那个各位先生，各位女士的聆听，也谢谢我们翻译小姐，谢谢。Oh ya, 谢谢老师。那